Laporan Ketua Audit Negara 2016, Siri 2, 240 show dikemukakan. Larang pekerja memakai tudung, lesen pengusaha hotel tidak akan diperbaharui. Pelajar terbabit kes buli dihantar jalani latihan tentera dan polis. Salam sejahtera, N5 edisi Isnin 27 November bersama dengan saya Margaret Gambang. Lintas langsung negeri-negeri hari ini dimulakan dengan Sarawak bersama Nurjana Abdullah dan kemudian ke Sabah bersama Muhammad Dia Sahlan. Diikuti dengan Kelantan bersama Nur Syazleza Syahril dan akhir sekali ke RTM Perak bersama Muhammad Nasrik Muhammad Nasyarah. Terus setia bersama N5. Negeri Sembilan tidak akan mengeluar atau memperbaharui lesen perniagaan hotel yang melarang pekerja wanita Islamnya memakai tudung. Tegas Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Hassan, perbuatan itu satu bentuk diskriminasi dan tidak menghormati tuntutan agama Islam. When we identified mana-mana syarikat ataupun syarikat-syarikat perhotelan yang mempunyai dasar yang mendiskriminasi macam tu, kita akan arahkan supaya PBT tidak akan memperbaharui ataupun mengeluarkan lesen kepada mereka lagi. Senang. You don't want to be Malaysian, you don't have to do business here. Beliau mengulas pendedahan Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia tentang aduan kaki tangan hotel berkaitan diskriminasi terhadap pekerja wanita Islam yang diarah menanggalkan tudung. Tindakan tegas kerajaan negeri menanti pengusaha hotel terbabit. Kementerian Pendidikan memutuskan mereka yang terbabit kes buli bakal dihantar menjalani latihan bersama ATM dan polis. Malah latihan berbentuk teori serta fizikal perlu dijalani berterusan. Diperjelaskan juga pelajar yang memiliki kecenderungan dalam isu disiplin juga bakal dihantar menjalani latihan sama sebagai usaha kementerian menangani gejala buli di sekolah. KPM sentiasa mempunyai program embos dengan pihak-pihak luar sekolah ataupun agensi kerajaan, termasuklah Angkatan Tentera Malaysia dan PDRM dalam usaha kita menangani disiplin murid dengan lebih berfokus. Sekolah ataupun murid yang terlibat dalam salah laku disiplin akan diberikan latihan berbentuk teori dan fizikal secara berterusan untuk mengemblengkan kepakaran dan kemahiran tenaga anggota tentera dan polis dalam pelaksanaan aktiviti. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Parit, Datuk Muhammad Zaim Abu Hassan mengenai pelan tindakan dirangka kementerian melalui embos bagi menyelesaikan isu buli fizikal dan psikologi di sekolah. Terdahulu dinyatakan 402 sekolah dikenal pasti memiliki masalah berkaitan disiplin, penyalahgunaan dadah dan jenayah. Senarai sekolah berkenaan berdasarkan maklumat polis membolehkan kementerian memberi perhatian. Mayat kanak-kanak 6 tahun yang hilang di Sungai Temalir berdekatan Kampung Peria Baru, Kuala Kerai semalam ditemukan kira-kira 10.20 pagi tadi. Mayat Ahmad Fawaz Atikullah ditemui bapa saudaranya bersama pasukan penyelamat kira-kira 1 kilometer dari lokasi dia terjatuh. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Kuala Kerai untuk bedah siasat sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Peria Baru. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kerai Muhammad Hanif C. Khalid mengesahkan penemuan itu. Dalam kejadian 3.30 petang semalam, Ahmad Fawaz Atikullah terjatuh ke dalam sungai setelah cuba menyeberang jambatan Kampung Sungai Peria yang dilimpahi air. Kanak-kanak malang itu dikatakan mengikut sepupunya yang berusia 10 tahun untuk menyeberangi sungai tetapi tergelincir sebelum dihanyutkan arus deras.
Masyarakat perlu mengubah persepsi dan kefahaman mereka terhadap penggunaan tenaga nuklear dan sinaran radiasi di negara ini. Ia berikutan teknologi tersebut mampu menyumbang kepada keselamatan sejagat, kemakmuran ekonomi dan pembangunan negara. Tuan dia buat kerja apa? Dia buat bom ke? Menurut Pengarakanan Program Pengkomersialan dan Perancangan Teknologi Agensi Nuklear Malaysia, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Hashim, masyarakat tidak seharusnya bimbang berhubung keselamatannya kerana sentiasa di bawah dan mengikut akta peraturan semasa. Pihaknya dengan kerjasama Persatuan Perlindungan Sinaran MARPA dan Lembaga Pelesenan Tenaga Atom AELB sentiasa mengambil inisiatif mengubah tanggapan negatif masyarakat terhadap sumber berkenaan. Menerangkan kepada publik, sinaran is not really bahaya as long as kita tahu cara menguruskan. Sama juga setiap kali bila saya bercakap berkenaan dengan elektrik. Elektrik ni setengah orang bahaya. Tapi bagi pekerja-pekerja mahir yang bekerja dengan TNB, dia boleh pegang yang high voltage tu. Tak ada masalah. Jadi kefahaman kepada publik tu, apa dia sinaran adalah penting. Dalam pada itu, beliau turut menegaskan aspek keselamatan dalam penggunaan sinaran radiasi dan tidak sama sekali dikompromikan dengan sebarang ganjaran. Beliau ditemui media selepas mewakili Ketua Pengarah Agensi Nuklear Malaysia, Dr. Ashar Khalid, di Majlis Perasmian Bengkel dan Persidangan Perlindungan Radiasi ke-20 di Kuantan. Seramai 230 pengamal perlindungan sinaran daripada pelbagai sektor industri menyertai bengkel yang berlangsung selama 4 hari bermula hari ini. Perkembangan terkini banjir di Kelantan. Jumlah penduduk yang dipindahkan ke pusat-pusat penempatan sementara petang ini meningkat. Sehingga 4 petang tadi, jumlah penduduk yang dipindahkan ke 14 pusat pemindahan meningkat kepada 745 orang, membabitkan 199 keluarga. Mereka yang dipindahkan terdiri daripada 6 penduduk di 6 jajahan dan menurut aplikasi Info Banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Negeri, paling ramai terjejas adalah jajahan Kota Baru iaitu seramai 343 penduduk yang ditempatkan di 3 pusat pemindahan di Ketereh, Kok Lanas dan Melur. Jajahan lain ialah Pasir Putih 244 orang, Pasir Mas 65 orang, Machang 8 orang, Tanah Merah 79 orang dan 6 orang di Kuala Kerai. Sementara itu, paras air Sungai Golok di Rantau Panjang telah melepasi paras bahaya iaitu 9.48 meter. Paras air di 2 lagi sungai iaitu Sungai Golok di Jenop dan Sungai Kelantan di Tangga Kerai berada pada paras berjaga-jaga dengan masing-masing mencatat bacaan 21.85 meter dan 21.12 meter. Manakala paras air di sungai-sungai utama lain masih di paras normal. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN sedang menjalankan siasatan audit terhadap 15 bank pesisir yang beroperasi di wilayah Persekutuan Labuan. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Unit Pematuhan Abdul Manap Dim berkata, semakan sedang dilaksanakan bagi menentukan sekiranya terdapat sebarang ketirisan pengelakan cukai. Kita sedang menyemak, mendapatkan maklumat, tapi maklumat awal kita dah perolehi. Itu yang kita pursue the issue. Bank tempatan, bank non ada. Kedua-dua. Bank tempatan pun ada, luar negara pun ada. Siasatan dilaksanakan Unit Tindakan Kewangan LHDN di bawah Seksyen 81-1967. Tahun ini, LHDN sedang menangani banyak kes berkait ketirisan sebanyak RM442 juta dan pendakwaan yang melibatkan nilai RM134 juta. Beliau merasmikan Op Mega Peringkat Nasional 2017 iaitu siri penerangan mengenai 3 komponen cukai iaitu pendidikan cukai, aktiviti pungutan dan aktiviti audit serta siasatan. Ia berlangsung mulai 20 November hingga 1 Disember ini. Kita nyatakan still 127 internal target lah. Disebabkan bajet itu akan mampu tak capai 100. InsyaAllah kita ada ruang. Dengan syarat kita sama-sama bekerja lah. Sebulan lagi. Ya, ada sebulan lagi. Sebab trend tu berbeza. Pembayaran cukai ni trend berbeza. Dia tak adalah sama. Kalau hujung tahun tu adalah trend dia. Dan kita pun mempunyai beberapa kes besar yang kita akan selesaikan. Dari segi
Dalam majlis sama, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Unit Pematuhan LHDN Abdul Manap Dim berkata, setakat ini pihaknya berjaya mengutip cukai berjumlah 109 bilion ringgit. Beliau optimis mampu mencapai sasaran yang ditetapkan 127 bilion ringgit menjelang hujung tahun ini. Absaun mengulas mengenai sasaran kutipan cukai baharu tahun depan, beliau menjelaskan kerajaan menetapkan kutipan berjumlah 134.7 bilion ringgit. Sasaran itu mampu tercapai walaupun bajet 2018 melaksanakan pengurangan kadar cukai individu melibatkan 261,000 pembayar yang dianggarkan berjumlah 1.3 bilion ringgit. Justru LHDN sedang mempergiat pelbagai aktiviti serta promosi bagi mencapai sasaran ditetapkan tahun depan. Jaga keselamatan anda semasa banjir. Pindah segera ke pusat pemindahan banjir apabila diarahkan. Elakkan berada di kawasan banjir. Tutup semua suis utama elektrik. Jangan biarkan kanak-kanak bermain air banjir. Elakkan meredah jalan raya yang ditenggelami air. Jangan hampiri dawai elektrik yang jatuh ke dalam air. Pakai kasut untuk elakkan terpijak benda tajam di dalam air. Pastikan makan makanan yang dimasak. Pastikan minum air yang dimasak dan daripada sumber air yang bersih. Jaga kebersihan di pusat pemindahan. Dapatkan rawatan segera jika mengalami cerit-berit dan muntah. Baik, lintas langsung N5 kami mulakan dengan Sarawak bersama dengan Nur Jauna Abdullah. Silakan Jauna. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Seramai 86 usahawan digital di Sarawak berjaya mengembangkan perniagaan melalui e-rezeki dan e-usahawan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata, melalui program tersebut mereka telah berjaya meraih pendapatan terkumpul mencecah 1.2 juta ringgit. Program yang diperkenalkan pada tahun lepas itu berpotensi membangunkan ekonomi golongan wanita. Lebih-lebih lagi, agenda Ketua Menteri yang menjurus ke arah ekonomi digital. Beliau mendedahkan daripada 86 usahawan terbabit, 80 daripada mereka merupakan kaum wanita. Dari segi figure, we aim for 3,000 orang and definitely the income should be more than 1 million. Beliau optimis dengan infrastruktur digital yang akan dipertingkatkan kerajaan negeri, lebih ramai usahawan dari rumah dapat dihasilkan. Datuk Seri Rohani bercakap kepada media selepas majlis perasmian e-usahawan dan e-rezeki di Semarahan. Semarahan merupakan lokasi ke-6 program tersebut bagi Sarawak. Keistimewaan dan keunikan Sarawak terutama dengan wujudnya pelbagai kaum yang saling berkongsi budaya antara satu sama lain perlu terus dipelihara agar perpaduan sedia ada dapat dipertahankan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johariddin Openg berkata, Sarawak diibaratkan syurga bukan sahaja dalam kalangan warga Sarawak, malah masyarakat luar yang melihat keistimewaan negeri ini sebagai model sebenar perpaduan dan keharmonian kaum. Bukan kita cakap, dia cakap. Kalau kita cakap, naik bakul sendiri. No, trying to please yourself. But it's not our view. It is Professor Chandra, Lee Lam Tai, and the other professional who did research and say Sarawak is a model. And that's why they came to see me. They came to see Paisley Type. At that time they came to see the late Paisley Adnan. And they told us, this is paradise. Sarawak is paradise. Kalau bahasa kita, Sarawak ini adalah surga. My new surga.
Berucap merasmikan Carnival Taste of Borneo 2017 di Miri, katanya warga Sarawak harus berbangga kerana memiliki kepelbagaian dan mampu hidup dalam suasana harmoni tanpa sebarang konflik agama, malahan bersama-sama mengembangkan budaya tersebut. Jelas beliau, karnival yang diadakan itu dapat mengumpulkan pelbagai kaum, bukan sahaja menampilkan makanan tradisional tempatan, tetapi juga budaya yang ada di negeri ini, sekaligus menjadi tarikan pelancong untuk berkunjung ke negeri ini, khasnya di Miri. Sementara itu, pengerusi penganjur Carnival Taste of Borneo 2017, Harry Lee Tian Song berkata, karnival berkenaan menampilkan makanan tempatan daripada lebih 15 kumpulan etnik di Sarawak. And tonight we managed to bring along 15 ethnics all together to collaborate the event, to sing, to dance, to celebrate, to play together for this event. And we managed to bring them together to set up the food store, to showcase their cultural foods to the public. This is the first time ever in the history for Sarawak. We are from the rural club in Sarawak. This is the first time this festival has been hosted in Miri, and it's also our pleasure to be able to take part in this kind of event. We are very, very passionate about our food, and we are excited to show it to the people here in Miri, because every year actually we have what we call the Pesta Nukenan Up in Barrio. Turut diadakan pelbagai jualan seperti makanan, kraft tangan dan pakaian tradisional yang disertai oleh lebih 130 buah gerai. Pada majlis itu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg turut menyaksikan memorandum persefahaman MOU antara Persatuan Cina Sarawak, Pusat Informasi Islam Sarawak dan Persatuan Penganjur. MOU berkenaan merupakan kesefahaman di dalam penubuhan atau jalinan kerjasama dalam sebarang acara yang melibatkan perpaduan kaum selain cadangan untuk menubuhkan kampung budaya di Miri pada masa hadapan. Kementerian Pendidikan, Sains dan Pendidikan Teknologi Sarawak sentiasa menitik beratkan kualiti pendidikan di peringkat sekolah rendah bagi memastikan modal insan yang dihasilkan menepati keperluan pendidikan negara. Menterinya Datuk Seri Michael Manyinjawang berkata, ke arah meningkatkan kualiti pendidikan, kerajaan terpaksa menutup sekolah kurang murid dan uzur serta daif yang telah mendapat persetujuan pihak ibu bapa dan pada masa sama dapat mengurangkan kos. So we have also met all the YBs, Adun, and majority, if not all, actually agreed to close the small schools and merge and become big schools. So areas where there are no problems, areas where the parents already agreed, we will build first next year. And we have decided to give at least one centralized school for one rural constituency. Beliau menjelaskan kementeriannya akan memilih seorang guru dari setiap daerah untuk dilatih dengan memfokuskan 4 subjek utama iaitu Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik. Ia bagi membimbing guru-guru dan murid-murid di daerah berkenaan dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan di negeri ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan Konferen Guru Besar Sarawak 2017 di Miri. Konferen yang berlangsung selama 3 hari bermula hari ini melibatkan penyertaan seramai 286 orang guru besar daripada Miri, Subis, Baram, Sebau, Bintulu, Belaga, Tatau, Limbang dan Lawas. Para peniaga di bawah seliaan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU berkemungkinan perlu mengikuti kursus kesedaran kebakaran. Ahli Majlis DBKU Datuk Wee Hong Seng berkata, beliau akan mengutarakan idea tersebut kepada pengurusan DBKU bagi memastikan para peniaga dilengkapkan dengan ilmu dan pengetahuan tentang kebakaran. Jelasnya, ia penting untuk menjaga dan melindungi harta benda serta nyawa para peniaga. Datuk Wee menyatakan demikian pada kempen kesedaran kebakaran anjuran Jabatan Bomba dan Penyelamat di Lebuh India Kuching. Beliau yang juga pengerusi Lebuh India turut mengingatkan para peniaga di pusat beli belah tersebut agar sentiasa mempunyai sikap ambil peduli terutama yang melibatkan aspek keselamatan kebakaran di Lebuh India.
Katanya ia boleh dilakukan dengan memperlengkapkan diri dengan pengetahuan tentang cara pencegahan dan pemadaman yang betul selain memiliki alat pemadam api di lokasi strategik dan memastikan ia sentiasa berfungsi dengan baik. Tambahnya, semua pihak harus memberikan kerjasama dalam menjaga keselamatan lebuh India yang setakat ini telah menyaksikan 2 kes kebakaran besar iaitu pada 1884 dan 2009. Kempen kesedaran yang dihadiri lebih 100 peniaga di lebuh India itu turut menyaksikan demonstrasi pemadaman daripada pihak bomba. Pengamal media daripada 21 jabatan serta agensi diraikan dalam satu majlis malam bersama media anjuran Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU di Kuching. Majlis berkenaan turut dihadiri Datuk Bandar Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai. Dalam ucapannya, beliau memberitahu majlis tersebut bagi menghargai jasa yang disumbangkan oleh pihak media terutama dalam memberi maklumat terkini dan menyampaikan isu-isu pembandaran. Ujarnya melalui maklumat yang disampaikan itu, ia mampu mendidik warga kota agar menyayangi Bandaraya Kuching sejajar dengan matlamat menjadikan Kuching sebagai bandar yang berjiwa. Pelbagai persembahan dan aktiviti diadakan pada majlis yang bertemakan Malam Bollywood selain penyampaian sijil penghargaan kepada 21 jabatan dan agensi media di Kuching. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya kembali kepada Margaret di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Nur Jauna untuk laporan dari Sarawak. Pembinaan loji air di Keningau langkah atasi masalah bekalan air. Itu antara paparan dalam lintas langsung dari Sabah pada petang ini. Terus saja kita ke Kota Kinabalu bersama rakan penyampai Muhammad Dia Sahlan. Silakan. Baik, terima kasih Margaret di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kerajaan Persekutuan akan membina sebuah loji air di Apin-Apin Keningau sebagai langkah mengatasi masalah bekalan air dihadapi penduduk terutama mereka yang tinggal di pesisir Transpegalan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Joseph Kuru berkata peruntukan bagi projek membina loji itu sudah disediakan namun pelaksanaannya masih memerlukan sedikit masa sementara menunggu kajian teknikal disiapkan. Tan Sri Joseph Kurup berkata, pihaknya telah mengenal pasti dan membangunkan sumber air graviti di Sungai Mayor dekat Suk dengan kos RM380,000 sebagai kemudahan mendapatkan bekalan air sementara menunggu projek loji air berkenaan disiapkan. Ini pembekalan air ini ialah untuk mengatasi masalah mereka untuk mendapat air. Seperti saya katakan sebentar tadi itu, sementara mereka menunggu bekalan air bersih daripada pipe yang akan dibina oleh kerajaan. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan penubuhan kawasan rukun tetangga KRT serta perasmian pipe graviti dan penyampaian bantuan kerusi di Kampung Merapuk, Keningau. Tan Sri Joseph Kurup yang juga ahli Parlimen Pensiangan berkata, bekalan air graviti itu akan memberi manfaat kepada 5 kampung di pesisir Transpegalan iaitu Kampung Sodomon, Kampung Panoi, Kampung Milo, Kampung Merasak dan Kampung Marapok. Sementara bagi masalah bekalan air di Kampung Magatang, bantuan tangki air yang mampu menampung 40 galon air telah disalurkan kepada 174 buah rumah. Penduduk yang ditemui merakamkan ucapan terima kasih kepada kerajaan dalam usaha mengatasi masalah air di kampung mereka. Ada lebih baik dari sebelum ini dan kami mohon agar kerajaan terus memberikan keprihatinan di kawasan kampung ini. Terpaksa berharap daripada air hujan begitu. Jadi memang sangat-sangat sukar untuk untuk keperluan rumah lah, cuci kain begitu. Tapi sekarang syukurlah, terima kasih. Dalam majlis ini, Tan Sri Joseph Kurup turut meluluskan pembinaan sebuah dewan baharu dan menyampaikan bantuan 150 buah kerusi plastik. 50 pesawar padi di Kampung Lin Sosot dan Kampung Ulu Liawan Keningau kini dapat menarik nafas lega apabila masalah bekalan air ke sawah padi mereka diatasi dengan pembinaan empangan air yang baharu di Sungai Ulu Liawan. Pesawah yang ditemui berharap pembinaan empangan air yang dibekalkan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS secara percuma itu mampu menampung lebih banyak keperluan air ke sawah berbanding sebelum ini. Selama itu kami
menggunakan pulley pipes 3 inci 7 batang hingga 9 batang sejak untuk kami mengairkan air ke sawah-sawah kami. Macam manapun itu tidak mencukupi. Ada juga diorang coba kasih itu pulley pipe, tapi memang tidak begitu tidak cukup air. Jadi apabila sudah kena buat begini, kami sini kira senang hati lah pasawah-pasawah karena mendapat air sawah padi masing-masing. Mereka ditemui pemberita RTM selepas Majlis Gotong Royong membina empangan air baharu itu di Kampung Ulu Liawan, Keningau. Sementara itu, Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Serin Karno yang turut serta dalam gotong royong ini menjelaskan langkah awal bagi mengatasi masalah pesawah telah diambil dengan meluruskan dan mendalamkan sungai sejauh lebih 400 meter selain akan membina 2 lagi empangan di sungai ini. Ini bagi memastikan tiada lagi limpahan air banjir keluar sehingga ke kawasan sawah. Sebenarnya di sini ada 3 gebian yang kita akan buat. Ini saliran kedua. Di atas saliran pertama ini ketua kampung punya tempat, dan di bawah lagi, di bawah jembatan yang telah pun disiapkan, pun itu yang ketiga, di situ melibatkan tidak kurang daripada 10 pesawah. Dalam perkembangan lain, Datuk Sairin memaklumkan bahawa masalah hakisan tanah runtuh di sepanjang sungai dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Liawan yang mengancam keselamatan penduduk akan diatasi secara berperingkat. Kerajaan diminta mempercepatkan pewartaan rang Undang-Undang RUU Pemeliharaan Warisan Negeri 2017 yang diluluskan di sidang Dewan Undangan Negeri Dun Sabah baru-baru ini. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Kamalin Ombi berkata, Sabah mempunyai banyak kebudayaan etnik termasuk lokasi bersejarah yang perlu diwartakan sebagai warisan negeri. Usaha berkenaan dilihat satu inisiatif konservasi yang mampu menjadi pemangkin dalam menjaga nilai sejarah sedia ada selain menjadi tarikan produk baharu pelancongan negeri ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas perasmian serentak Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar Sekolah Agama Rakyat Kampung Lupak dan Sekolah Kebangsaan Lupak di Beaufort. Datuk Kamalin yang juga Wakil Rakyat Lumadan berkata, kerjasama pegawai daerah amat diperlukan kerana sebagai pengurusi pelancongan daerah, mereka bertanggungjawab menyediakan senarai tapak kebudayaan di kawasan masing-masing. Untuk kita lihat sama ada warisan yang dicadangkan itu sesuai ataupun tidak sesuai. Barulah proses untuk mengantar pegawai-pegawai melihat tapak warisan tersebut sama ada ia boleh kita wartakan ataupun sebaliknya. Datuk Kamalin berkata, beliau juga akan mencadangkan tugu peringatan Padas Damit yang terletak di kawasan Dun Lumadan sebagai warisan negeri. Kejohanan Rugby Papar Patrons Cup 10-11 2017, anjuran Persatuan Rugby Papar perlu dimasukkan dalam kalender tahunan rasmi negeri ini bagi menggalakkan lebih banyak belia menyertai kejohanan tersebut. Ahli Parlimen Papar Datuk Haji Rosnah Abdul Rashid Sherlin ketika mencadangkan perkara itu memberitahu dengan penganjuran setiap tahun kejohanan ini bukan sahaja mengasah bakat dalam sukan berkenaan, malah menjungkil lebih ramai pemain yang boleh diketengahkan, seterusnya melahirkan pelapis dalam sukan rugby. Saya difahamkan negeri Sabah ini banyak melahirkan bintang-bintang yang ternama terutama sekali dalam sukan rugby, dan ini yang kita ingin terus pelopori dan berikan komitmen, kerana apa yang penting pada saya semangat kesukanan yang ditunjukkan oleh anak-anak kita terutama sekali anak-anak muda. Beliau ditemui pemberita selepas kejohanan Rugby Papar Patrons Cup 10-11 2017 di Padang Pekan Papar. Sementara itu, Timbalan Presiden Kesatuan Rugby Negeri Sabah, Dr. K.H. Tan berkata, pihaknya sentiasa menggalakkan penganjuran kejohanan sedemikian sebagai persediaan mencari bakat baharu yang boleh digilap untuk diketengahkan ke persada antarabangsa. A couple of years ago, the Federal Minister called Sabah the land of rugby. Why did he call the land of Sabah land of rugby? We didn't call ourselves Sabah land of rugby. He did because he realized that today a lot of rugby development is going on in the state. And then, of course, on Sabah rugby side, we are encouraging all the association like Papar. Sebanyak 20 pasukan rugby menyertai kejohanan ini terdiri daripada 15 pasukan lelaki dan 5 lagi pasukan wanita. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali semula bersama Margaret di Angkasa Puri. Silakan Margaret.
Baik, terima kasih Muhammad Dia untuk laporan dari Sabah. 240 show dikemukakan dalam laporan Ketua Audit Negara LKAN 2016 Siri 2 yang dibentangkan di Parlimen hari ini. Ia bagi membolehkan tindakan pembetulan serta penambahbaikan diambil peringkat Persekutuan dan Negeri. Ketua Audit Negara Tan Sri Dr. Madinah Muhammad memaklumkan daripada jumlah itu, 74 syur dikemukakan terhadap aktiviti kementerian, jabatan dan badan-badan berkanun persekutuan. 36 syur lagi bagi pengurusan syarikat kerajaan dan agensi kerajaan persekutuan. Manakala 130 syur bagi pengurusan aktiviti kementerian, jabatan, agensi dan pengurusan syarikat kerajaan negeri. Sementara itu, 19 perauditan prestasi dan 8 perauditan pengurusan syarikat kerajaan telah dilaksanakan bagi LKAN 2016 Siri 2. Peringkat negeri menyaksikan 25 perauditan prestasi dan 11 perauditan pengurusan syarikat kerajaan negeri telah dijalankan. Laporan juga meliputi pengesahan penyata kewangan Badan Berkanun Persekutuan, kumpulan wang persekutuan, akaun amanah dan agensi lain, pengurusan syarikat kerajaan dan agensi kerajaan persekutuan serta penyata kewangan kerajaan negeri dan prestasi kewangan agensi bagi 2016. Jabatan Audit Negara akan memberi taklimat berhubung dengan isu-isu utama yang dibangkitkan dalam laporan tersebut kepada ahli-ahli jawatankuasa kira-kira wang negara. Kandungan dan sinopsis LKAN 2016 Siri 2 boleh dilayari menerusi laman sesawang Jabatan Audit Negara seperti tertera mulai hari ini. Sidang Dewan Rakyat dimaklumkan menerusi strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS membolehkan dasar-dasar kerajaan negara dilaksanakan dengan lebih efektif berbanding cara konvensional. Malah Datuk Seri Najib Tun Razak menyatakan Pusat Transformasi Bandar UTC merupakan contoh terbaik NBOS. Ketika menjawab soal lisan yang dikemukakan Ahli Parlimen Libaran Datuk Jusli Ajirul, Perdana Menteri turut memberitahu inisiatif NBOS juga membolehkan kerajaan mengoptimumkan perbelanjaan untuk manfaat rakyat dengan kaedah paling cekap. Pada masa ini terdapat 20 UTC di seluruh negara dengan penjimatan pembangunan sebanyak 2 bilion ringgit. Memandangkan UTC dilaksanakan dengan mengubah suai bangunan sedia ada serta tempoh pelaksanaan yang pantas purata selama 10 minggu. Sambutan dan permintaan rakyat terhadap perkhidmatan UTC amat menggalakkan di mana sejak tahun 2013 UTC telah memberi perkhidmatan pada lebih daripada 54 juta orang pengunjung. Datuk Seri Najib turut memaklumkan NBOS merupakan pemangkin penting kepada matlamat jangka panjang transformasi nasional TN50. Malah diyakini usaha berkenaan berupaya menjadikan Malaysia 20 negara terbaik dunia. Kerajaan Negeri Melaka mengumumkan pemberian bonus sebanyak RM2,000 kepada semua penjawat awam negeri itu. Pemberian berkenaan sebagai pengiktirafan kepada mereka di atas bakti dan juga mendukung kemajuan serta melaksanakan penyampaian perkhidmatan dengan cekap dan berkesan kepada masyarakat. Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun berkata bonus berkenaan akan dibayar 2 peringkat iaitu RM1,000 pada Januari 2018 manakala selebihnya akan diberikan menjelang Aidilfitri nanti. Beliau berkata insentif berkenaan diharap dapat memberi manfaat serta membantu meringankan beban mereka yang memerlukan. Ini termasuk pegawai awam. Negeri Melaka tidak ketinggalan. Kita dapat ekstra, kita dapat RM2,000 ekstra daripada pegawai persekutuan. Ini adalah kebaikan Negeri Melaka lah, alhamdulillah. Beliau membuat pengumuman tersebut ketika membentangkan rang undang-undang perbekalan 2018-2017 dalam ucapan bajet negeri ketika persidangan ketiga bajet penggal kelima Dewan Undangan Negeri DUN ke-13 di Seri Negeri Air Keroh. Selain itu, beliau juga mengumumkan 14 insentif lain kepada rakyat negeri Melaka, termasuklah penjawat awam, warga emas, nelayan, anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela dan sebagainya. Datuk Seri Idris dalam pembentangan bajet memberitahu kerajaan negeri Melaka memperuntuk sebanyak RM373.67 juta bajet negeri pada tahun 2018. Daripada jumlah berkenaan RM363.7 juta untuk perbelanjaan bekalan.
manakala 9.97 juta ringgit diperuntukkan untuk perbelanjaan tanggungan sekaligus menyaksikan peningkatan 24.89 juta ringgit berbanding bajet 2017. Bagi perbelanjaan mengurus, sebanyak 110.15 juta ringgit diperuntukkan untuk bayaran emolumen pegawai tetap, 156.39 juta ringgit bagi menampung perkhidmatan dan bekalan termasuk bayaran emolumen pegawai kontrak serta pembelian aset 3.13 juta ringgit. Penganjuran Expo Johor Berkemajuan 2017 pada Oktober lalu bukan sahaja pameran biasa, tetapi ia berjaya menonjolkan negeri itu dari pelbagai perkara yang jauh lebih besar dan penting. Ia bukan hanya menjadi pentas pengiktirafan kerajaan persekutuan terhadap Johor, tetapi juga mendapat perhatian kerajaan negeri lain yang ingin menganjurkan program sama. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Expo itu adalah satu cara kerajaan negeri menzahirkan keterusan, keterbukaan dan keprihatinan. Ia sangat penting dan kritikal kerana selain daripada rakyat yang membawa pulang bersama mereka pelbagai maklumat dan rekod kejayaan kita, pihak kerajaan sendiri membawa pulang pelbagai input berguna untuk menambah baik aspek kebajikan. Menurutnya, Expo itu bukanlah pentas untuk kerajaan dipuji dan diiktiraf bagi segala kejayaan yang dibawa, tetapi lebih berfungsi sebagai satu saluran untuk rakyat mengkritik dan memberi saranan konstruktif dalam agenda pembangunan negara. Expo Johor Berkemajuan, katanya, merupakan salah satu cara meyakinkan masyarakat bahawa kerajaan negeri mempunyai agenda masa depan yang jelas. Beliau berkata demikian semasa mesyuarat ketiga bajet 2018 bagi penggal persidangan kelima Dewan Negeri Johor ke-13 di Kota Iskandar, Iskandar Puteri. Yang membawa pulang bersama mereka pelbagai Persidangan Dewan Undangan Negeri Perak kecoh apabila adun Pasir Pinji Howard Lee Chuan Hau diarah keluar Dewan dan digantung daripada mengikuti sidang terakhir DUN hari ini kerana tidak mematuhi Perintah Tetap 44/2 Peraturan DUN Perak. Speaker Dewan Dato' S. Tangeswari terpaksa membuat keputusan tersebut setelah beberapa kali memberi amaran kepada adun DAP itu. Terdahulu, Howard mengusulkan kepada Dewan supaya menghadapkan Adun Slim, Datuk Kushairi Abdul Talib ke Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan kerana mengeluarkan kata-kata kesat kepadanya semasa sesi perbahasan 24 November lalu. Bagaimanapun, usul tersebut ditolak oleh Speaker menyebabkan Howard tidak berpuas hati dan berbalas-balas hujah dengan wakil kerajaan selama kira-kira 30 minit. Sehubungan itu, Datuk Tangeswari terpaksa membuat keputusan mengikut Perintah Tetap 44/2 Peraturan DUN Perak, iaitu mengarahkan adun Pasir Pinji keluar Dewan sehingga tamat persidangan hari ini kerana dianggap tidak menghormati dan mengikuti arahan serta menimbulkan kekecohan. Usul itu dipersetujui dan Howard Lee dibawa keluar Dewan oleh bentara diiringi semua wakil rakyat pembangkang kecuali adun PAS. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menerima darjah kemuliaan Syekh Isa Salman Al-Khalifa, iaitu penghormatan tertinggi daripada Raja Bahrain Raja Hamad Isa Salman Al-Khalifa di Istana Syekh Hamad Manama, Bahrain. Baginda kemudian mengurniakan pangkat pertama darjah kerabat Johor yang amat dihormati DK1 kepada Raja Bahrain. Menerusi catatan di Facebook rasmi Sultan Ibrahim, dalam pertemuan itu Raja Hamad bertitah kunjungan Sultan Ibrahim mampu memperkukuh hubungan baik sedia ada antara Bahrain dan Malaysia, khususnya Johor, selain membuka ruang kerjasama mencakupi pelbagai bidang ekonomi. Sultan Ibrahim bertitah pengurniaan darjat kerabat Johor kepada Raja Bahrain yang mula diperkenalkan pada 1886 itu menguatkan tali persaudaraan antara negara itu dengan Johor. Baginda turut menjemput Raja Hamad melawat Johor dan melihat pembangunan di negeri itu. Lawatan Sultan Johor ke Bahrain atas undangan rasmi daripada Raja Hamad 1 November lalu dan merupakan lawatan rasmi pertama baginda ke negara itu.
Baik, lintas langsung dari Kelantan, kita bersama dengan Nur Shazliza Syahril di studio berita RTM di Kota Baru. Shazliza, teruskan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan menangguhkan pembayaran balik pinjaman kepada ahli-ahlinya yang terjejas dengan banjir di seluruh negeri Kelantan. Melalui tabung insurannya, AIM juga memberi bantuan keuangan kepada penduduk terjejas banjir berjumlah RM200 hingga RM300 sekeluarga. Menurut pengurusi eksekutif AIM, Dato' Dr. Zubir Harun, sebelum ini AIM telah menangguhkan bayaran balik pinjaman kepada penduduk di Kuala Krai yang terjejas teruk akibat banjir pada 2014. Walaupun jumlahnya tidak banyak, tetapi ia dapat membantu meringankan beban penduduk. Selalunya kalau ada banjir, kita akan tangguh. Mereka tak perlu bayar untuk tempoh seminggu atau dua. Biasanya di Kelantan ini tak lama mereka pulih dengan cepat. Malah seminggu atau dua tangguh bayaran, betul bayar, mereka bayar itu biasa. Beliau bercakap kepada RTM selepas merasmikan infak, sedekah dan jariah ISJ serta pemantapan Kelab Usahawan Ikhtiar Cawangan dan Kesukarelawan KUICK di Kota Baru. Harga barangan keperluan asas di pasar basah dan beberapa premis perniagaan sekitar Kota Baru terkawal. Walaupun wujud kebimbangan masyarakat sekiranya berlaku peningkatan harga pada musim tengkujuh. Tinjauan kru RTM di Pasar Kubang Pasu Kota Baru mendapati harga kebanyakan barangan keperluan seperti makanan laut serta sayur-sayuran masih seperti kebiasaannya. Bagi pengguna, mereka ketika ini tidak terkesan dengan kenaikan harga dan mengharapkan keadaan itu akan berterusan. Tak ada naik sini, tak ada naik ni sini. Pak Iyo murah, depan ni pun murah juga. Orang jauh-jauh pun tak tahu Kubang Pasu dia main beli sini. Biasalah, tak ada apa lah. Tak ada perubahan apa lah harga dari segi harga tu. Kita duk beli hari-hari pun lah. Gitu lah. Ikan sekarang ni biasa lagi lah. Bagaimanapun, golongan peniaga tidak dapat memberi jaminan harga barangan kekal atau sebaliknya kerana ia banyak bergantung kepada harga yang ditetapkan pembekal selain faktor cuaca semasa. Takut saya dua lagi mutulah bagi tu. Moga ni ke boleh cegah ke orang ke laut tak tu belah manalah. Jadi harga yang dijual setakat ni? Setakat ni harga biasa lagi. Bekal dia tu tak mutu juga tapi slow lah. Slow dengan harga mahal lah. Bekal dia kalau lobok ni harga 14 riyal. Kadang 18 pun naik. Segini gitu lah. Bagai kemeruan dia kalau bekal dia jalan raya tu air ke apa tu gini susah sikit. Jadi bagi tinggi lah. Mau pun jual tak ambil rego sangat. Tidak tinggi sangat rego. Murah pun tidak murah benar. Murah benar mau nak ke gapo. Leh. Harga keperluan barangan basah seperti sayur-sayuran, ikan dan ayam di kawasan pasar ini masih lagi terkawal. Laporan Norliana Nazam bersama juru kamera Muhammad Salim Zabani untuk Berita RTM. Penantian lebih 30 tahun, kira-kira 1,500 penduduk Kampung Cucuh Puteri Kuala Krai untuk mendapat bekalan air sempurna berakhir apabila projek pembinaan air tandak baru dan pemasangan paip air ke rumah siap sepenuhnya. Inisiatif digerakkan Islamic Aid Malaysia IAM dan dibiayai sepenuhnya Etika di bawah program Etika Care itu menelan belanja sebanyak RM100,000. Projek yang dijalankan secara bergotong royong bersama penduduk kampung ini siap 3 minggu lebih awal daripada jadual. Sebelum ini, selain masalah tekanan air rendah, penduduk juga terpaksa menggunakan bekalan air tidak bersih untuk kegunaan harian sekaligus meningkatkan risiko dijangkiti penyakit bawaan air. Bekalan tu tak ada. Jadi kalau masa hujan begini, jadi kita nak reki pahit di tanda air sana, air besar. Air besar, jadi kita nak pergi pun tak dapat. Jadi pihak kami sebelum pada ni, kalau hujan begini, tak ada air lah. Alhamdulillah lah, ada taki ni air sentiasa cukup lah dengan taki yang besar ni.
untuk menampung lebih kurang 300 rumah cucu teri ni. Kita buka paip apabila hujan. Dalam paip tu dia mengandungi pasir lah. Dia banyak mengalami pasir. Jadi alhamdulillah setelah Etika buat projek ni mai sini, saya mengucapkan berbanyak terima kasihlah kepada semua. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Etika Takaful Berhad, Zafri Abdul Halim berkata, pihaknya membelanjakan kira-kira RM2 juta tahun ini di bawah program Tanggungjawab Sosial Korporat Etika bagi membantu golongan yang memerlukan di seluruh negara. Bentuk bantuan dihulurkan tidak tertakluk hanya kepada bantuan keuangan, malah turut melibatkan penyediaan pelbagai kemudahan untuk manfaat penduduk. Kita membantu not only individu, kita juga pergi ke community level ataupun masyarakat. Sebab itulah kita adakan projek-projek yang macam ni, bukan sahaja in Kelantan tapi di seluruh Malaysia. Bagi Presiden IAM Zawahir Abdullah, pihaknya akan mengadakan lebih banyak kerjasama dengan badan korporat dalam usaha membantu golongan tidak berkemampuan. Kita menyeru, kita juga berharap pihak-pihak korporat yang lain agar dapat menurut langkah ataupun langkah pihak Etika untuk turut sama menyumbang melalui projek bekalan air. Sekian paparan lintas langsung dari Kota Baru untuk petang ini. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Silakan. Baik, terima kasih Syazliza untuk laporan dari Kelantan. Untuk lintas langsung seterusnya, kita bersama Muhammad Nasrik Muhammad Nesyarah dari RTM Perak. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Pembinaan kompleks membeli belah premium yang berkonsepkan alam semula jadi, Silver Lake Brand Village Outlet di Lembah Kinta, Batu Gajah bakal menjadi satu lagi mercutanda baharu negeri ini. Merangkumi 3 fasa, projek tersebut dijangka siap sepenuhnya dalam tempoh 7 hingga 10 tahun. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Zambi Abdul Kadir berkata, pembinaan yang sedang dijalankan sejak April lalu itu menelan kos pembangunan kasar lebih RM2 bilion. Jadi saya harapkan projek ini akan dapat dilaksanakan dengan jayanya dan juga menepati tarikh perancangan untuk melengkapkan semua kemudahan-kemudahan yang memulakan perniagaan mereka pada jangka waktu yang ditetapkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis pecah tanah fasa pertama tapak projek Silver Lake Brand Village Outlet di Batu Gajah, Perak. Projek yang dibangunkan di tapak seluas 200 hektar itu akan menempatkan rangkaian 150 jenama barangan dari dalam dan luar negara selain dilengkapi dengan hotel dan pusat konvensyen. Jabatan Kesihatan Negeri Perak menerima 28 ambulan baru bernilai hampir 13 juta ringgit bagi meningkatkan mutu perkhidmatan kesihatan kepada rakyat. Kesemua ambulan itu akan ditempatkan di hospital daerah dan klinik kesihatan seluruh negeri. Exko Kesihatan Pengangkutan Awam Hal Ehwal Bukan Islam Integrasi Nasional dan Kampung Baru Negeri Datuk Dr. Mahansun berkata, kesemua ambulan itu dilengkapi pelbagai kemudahan terkini termasuk sistem rangkaian radio bersepadu kerajaan GIRN. Saya juga dimaklumkan untuk tahun depan 27 lagi ambulans yang baru yang akan juga diserahkan untuk kegunaan khususnya untuk di fasiliti klinik kesihatan untuk tahun depan, menjadikan jumlahnya 55. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena sesi pengujian, pentauliahan serta penyerahan ambulan tersebut di Ipoh. Pada masa ini, Jabatan Kesihatan Negeri mempunyai 181 ambulan yang ditempatkan di 15 hospital dan 86 di klinik kesihatan di seluruh negeri. Majlis Bandaraya Ipoh MBI menjalankan operasi menangkap anjing liar di sekitar Taman Bercam Baharu dalam usaha mengawal populasi haiwan tersebut. Ia berikutan aduan kewujudan anjing liar yang semakin tidak terkawal sekaligus menimbulkan kebimbangan penduduk setempat. Anggota Majlis MBI Aldrich Loh Guonan berkata, pihaknya mengenal pasti kira-kira 40 ekor anjing liar di kawasan tersebut.
Jelasnya, anjing liar yang ditangkap akan menjalani program Trap, Neuter and Release atau penangkapan, pemandulan dan pelepasan TNR. Jadi lepas tu kita akan masukkan chip dan bagi suntikan dan juga bagi itu tali leher warna merah yang bagi tanda supaya boleh tahu bahawa anjing ini sudah menjalani pemandulan. So lepas tu anjing tersebut akan lepaskan kembali di sekitar kawasan ini. Jadi tak ada pembunuhan akan berlakulah pada penangkapan hari ini. Melalui kaedah TNR, pembiakan anjing liar dapat dikawal sekaligus mengatasi masalah yang dihadapi penduduk. Operasi tersebut turut mendapat kerjasama Persatuan Mencegah Kezaliman Terhadap Haiwan SPCA Ipoh serta komuniti setempat. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Perak untuk N5 hari ini. Kembali semula ke Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam hormat. Baik, terima kasih Muhammad Nasri untuk laporan dari RTM Perak. Kita ke perkembangan seterusnya. Buat julung kalinya, 2 graduan sulung kursi P. Ramlee dari Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara menerima ijazah Doktor Falsafah Seni Kreatif. Graduan di bawah program pengajian pasca siswaza itu ialah Dr. Roslina Khair Johari dan Dr. Casey Koh Hong Im. Kegigihan menyambung pengajian dalam bidang seni membulatkan tekad mereka untuk membahagikan masa antara belajar dengan bekerja. Apabila ada PhD dalam it's practice led research. So research dia keluar daripada praktis kita. And then saya banyak juga saya rasa macam nak buat research dalam praktis saya, dalam teater ataupun interaction dengan kanak-kanak, dengan the young and the young of I buat my research is young in Kinabatangan and the young in Kuala Lumpur in Selangor. So that is the thing that attracted me to do my PhD in dalam Aswara. Perasaan kami sangat berbangga lah dan excited juga kerana ini adalah satu milestone untuk Aswara dan juga untuk kami yang menjadi first batch untuk graduate. Kursi P. Ramlee yang ditubuhkan pada 2012 bertujuan melahirkan para sarjana dan ilmuwan dalam seni warisan selain menyediakan cabaran dan menyuntik aspek intelektual dalam industri kreatif. Mereka sebahagian daripada 172 graduan Aswara pada majlis convocation ke-13 akademi tersebut. Selain Doktor Falsafah, pelajar sarjana, sarjana muda dan diploma menerima scroll yang disampaikan Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Mas Emriyati Samsudin. 10 graduan menerima anugerah rektor, selain 11 lagi anugerah graduan terbaik fakulti. Usaha memartabatkan tulisan Jawi yang dilakukan oleh Labuan FM mendapat pengiktirafan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka DBP sempena Bulan Bahasa Kebangsaan peringkat wilayah itu. Pengiktirafan itu diberikan menerusi program Syoknya Jawi bersama Umi. Tulisan Jawi telah membentuk tamadun Melayu dan terus diiktiraf di Persada Antarabangsa sebagai salah satu tulisan dan bahasa dunia. Namun penguasaan tulisan Jawi pada masa kini tidak segah dahulu. Atas kesedaran itu, Ketua Bahagian Siaran dan Penerbitan Radio Labuan FM, Wahidah Abdullah dan Guru Penolong Kanan Kokurikulum Sekolah Kebangsaan Membidai Dalilah Desa berkolaborasi menerbitkan program berkenaan. Jadi daripada hasil perbincangan cara mana untuk kita menerapkan dan memperkenalkan Jawi kepada umum menerusi corong radio sebab bukan mudah Jadi melalui perbincangan alhamdulillah maka terhasilnya Syoknya Jawi bersama Umi di radio dan usaha yang kami cuba laksanakan ini adalah satu langkah untuk memberi tahu kepada semua masyarakat bahawa tulisan Jawi ini sebenarnya sangat mudah dikuasai dan boleh dikuasai oleh sesiapa saja. Pengiktirafan daripada DBP itu disampaikan oleh Ahli Parlimen Labuan, Datuk Rosman Isli di Anjung Budaya yang turut disaksikan oleh Timbalan Ketua Pengarah Dasar DBP, Datuk Abang Salihuddin Syokiran. Program Syoknya Jawi bersama Umi bersiaran setiap Jumaat pukul 2 petang. Kementerian Belia dan Sukan menetapkan tempoh 3 tahun untuk melahirkan seorang pemain perseorangan badminton berkualiti bagi menggantikan Datuk Lee Chung Wei. Positifnya kini, barisan jurulatih menunjukkan komitmen baik dalam menggilap bakat pemain pelapis.
Ada beberapa pemain yang saya melihat ada potensi dia, tapi badminton ni tak payah tunggu sampai 10 tahun lah. Saya yakin dalam tempoh masa mungkin dalam 3 tahun kita akan melihat ada beberapa pemain yang sekarang ini second layer ataupun second level akan dapat menggantikan Chong Wei. Tidak dinafikan badminton negara masih bergantung kepada Chong Wei. Dalam pada masa sama, Khairi gembira dengan kemenangan Datuk Lee Chong Wei menewaskan Chen Long di terbuka Hong Kong, kejuaraannya yang kelima di kejohanan itu dan yang kedua tahun ini. Baik, seterusnya laporan meteorologi, kita bersama dengan Nur Izzati Zahara Muhammad Azam. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Baik saudara, sejak kami mengeluarkan amaran hujan lebat pada 23 November yang lalu, sebanyak kira-kira 400 ke 500 mm hujan telah pun direkodkan di stesen meteorologi Gong Kedak di Besut negeri Terengganu dan juga stesen meteorologi Kota Baru di negeri Kelantan, menjadikan kedua-dua kawasan berkenaan adalah kawasan yang paling banyak menerima hujan untuk setakat ini. Dijangkakan jumlah hujan bukan sahaja untuk kawasan-kawasan berkenaan, sebaliknya juga untuk kawasan-kawasan lain yang dikuasakan amaran ketika ini akan terus bertambah, memandangkan cuaca lembap untuk kawasan-kawasan ini diramalkan boleh berlanjutan untuk tempoh sekurang-kurangnya 2 hari lagi, iaitu sehingga ke 29 November 2017. Selain daripada itu, kami di Jabatan Meteorologi Malaysia ingin menarik perhatian anda semua berkenaan dengan kejadian angin kencang yang melanda sebuah bazar yang diadakan di Pantai Batu Buruk, Kuala Terengganu pada hari semalam. Kami di Jabatan Meteorologi turut menerima perkongsian daripada orang awam berkenaan kejadian berkenaan. Justru itu, kami ingin mengingatkan kepada orang ramai untuk menghadkan aktiviti di luar rumah, terutamanya semasa hujan sedang melanda kawasan anda. Untuk makluman anda, hujan yang berlaku semasa monsun timur laut ini bukan sahaja membawa kepada hujan berterusan seperti ini, sebaliknya ianya turut membawa tiupan angin kencang. Seperti yang dapat kita perhatikan melalui carta pergerakan angin, negara kita sedang menerima tiupan angin yang kencang di kawasan perairan Laut Cina Selatan ketika ini, bertiup terus ke arah kawasan pesisir pantai bahagian pantai timur Semenanjung. Tiupan angin untuk kawasan pesisir pantai bahagian Pantai Timur Semenanjung ini adalah lebih kencang berbanding kawasan pantai di negeri Sabah dan Sarawak. Berikutan tiupan angin untuk pesisir pantai Semenanjung ini bertiup terus dari kawasan perairan laut yang luas. Berbanding untuk negeri Sabah dan Sarawak, tiupan angin bertiup dari arah kawasan daratan bergerak keluar ke arah kawasan perairan. Kelazimannya, tiupan angin dari kawasan daratan adalah lebih perlahan memandangkan di kawasan daratan terdapat banyak rintangan. Berikut adalah amaran angin kencang yang dikuatkuasakan ketika ini di kawasan perairan negara, dengan amaran kategori pertama berkuatkuasa untuk kawasan perairan berwarna kuning, turut merangkumi kawasan pesisir pantai di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor Timur, dengan kelajuan angin boleh mencapai 40 ke 50 km sejam, ombak mencapai ketinggian 2.5 meter, menjadikan kawasan-kawasan ini berbahaya kepada aktiviti rekreasi pantai, sukan pantai dan perikanan yang menggunakan bot-bot kecil. Amaran kategori kedua pula dikuatkuasakan untuk kawasan perairan Condor dan Reef North, memandangkan tiupan angin ini boleh mencapai kelajuan yang lebih laju, iaitu 50 ke 60 km sejam. Seterusnya beralih kepada cuaca untuk Sabah dan Sarawak. Hujan petang ini tertumpu di sekitar bahagian pedalaman Sandakan, Kudat, Pantai Barat dan juga pedalaman, manakala untuk negeri Sarawak pula lebih tertumpu di sekitar beberapa tempat di hampir ke semua bahagian. Selari dengan tiupan angin dari arah kawasan daratan ke arah kawasan perairan, hujan yang sedang berlaku di kesemua bahagian dijangkakan reda sepenuhnya apabila kelompok awan ini keluar ke arah kawasan perairan menjelang pada malam nanti. Sekian info cuaca, seterusnya ramalan cuaca bandar-bandar utama untuk malam ini.
Baik, Nasional 5 berakhir di sini. Banyak lagi laporan dalam Nasional 8 malam nanti. Dengan itu, salam sejahtera dan jumpa lagi.